puasa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita dalam siaran sembang-sembang santai pada malam ini bersama tetamu khas, tetamu istimewa kita yang datang daripada jauh, daripada bumi Selangor. Ya, bumi Kedah, asalnya Kedah tapi menetap di Selangor dan khidmat di pondok model Nusantara Al-Ishraq. Ya, Nusantara Al-Ishraq. Baik, tanpa kita membuang puasa, kita minta tetamu kita untuk memperkenalkan diri, insyaallah. Bahaya perkenalkan diri ni. Dia data diri boleh. Dia data diri. Enggak, nanti kalau dah kenal nanti tercinta pula. Oh, masya-Allah. Alhamdulillah. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala. Allahumma hadi qulubana wasaddid alsinatana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Sahabat saya Kifayatullah. Sahabat-sahabat kru yang nonton live, ahlan wa sahlan. Nama diberi Ahmad Zubair Muhammad Asri. Berumurnya rahsiakan. Umur rahsia. Rahsia. Asal daripada Kedah, alhamdulillah, dan sekarang menetap di Selangor sebagai khidmah di pondok Al-Ishraq seperti yang disebutkan tadi, di bawah kelolaan pengasasnya Al-Fadhil Sidi Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani sejak 2020. Alhamdulillah. Dan bertanggungjawab sebagai guru tahfiz Al-Quran di situ. Kita di situ ada 6 rukun utama. Dan kita ada hafazan Quran, hadis dengan hafazan matan. Yang kedua, kita ada penguasaan kaedah bahasa Arab, bermula daripada yang rendah, menengah, tinggi. Ada pengajian subjek-subjek syariah yang utamalah tauhid, tasawuf, fiqh, mantiq, usul fiqh, usul tafsir, balaghah dan semua sekali. Kemudian ada daurah-daurah cepat. Yang kelima, ada bahasa masail. Yang keenam, tarbiyah adab, pembentukan adab. Dan saya bertanggungjawab yang pertama ni lah, bahagian hafazan Quran. Buat sistem. Buat sistem hafazan Quran. Sehingga pelajar-pelajar tu boleh berjalan sekali semua. Walaupun 6 perkara tersebut, masing-masing yang berat-berat, kita buat sistem yang memungkinkan mereka untuk jalan dengan baik. Alhamdulillah, dan kita berjalan selama 4 tahun dan hasilnya alhamdulillah baguslah. Alhamdulillah. Walaupun pada awalnya saya tak percaya sistem yang Syekh Rahimuddin buat itu. Pada awalnya, sebab saya pun dulu beberapa madrasah juga. Yang pondok Al-Ishraq ni madrasah ke-3. Sebelumnya ada 2 madrasah saya bertugas. Jadi bila saya tengok sistem Al-Ishraq ni, saya terasa, boleh ke? Hafazan Quran sekali mengaji kitab, bukan sekata-kata tu saja. Sekali dengan daurah, sekali dengan bahasa masail, sekali dengan tarbiyahnya. Hampir tidak percaya. Masya Allah. Tapi kerana semangat ingin tahu, kan, kita jadi curious lah. Betul ke boleh ni? Kan? Jadi kita nak cuba benda baru dan Masya Allah, berkat kegigihan, berkat kejujuran guru kita Syekh Rahimuddin mengalir ke dalam jiwa para muridnya, alhamdulillah menjadi. Qurannya dihafal, hadisnya dihafal, matannya dihafal. Bukan 10 bait, bukan 20 bait, 1000 bait. Oh, masya-Allah. Ribuan bait. Jadi pelajar-pelajar tu yang kecil-kecil tu dah pun hafal ribuan bait, puluhan ratusan hadis. Qurannya pun dihafal sekali. Semua sekali. Insya-Allah. Alhamdulillah. Setelah 4 tahun ini, kita tahun 2024 ni tahun kelima. InsyaAllah. Alhamdulillah, itulah sikit sebanyak lah yang mungkin boleh kongsikan perjalanan apa yang saya lakukan lah. InsyaAllah. Baik, jadi Ustaz,
boleh dikatakan Ustadz ni memang berada dalam bidang Al-Quran. Bidang Bidang- tahfiz lah, bidang Bidang tahfiz. tahfiz, Ya, bidang tahfiz. hafazan, Hafazan. maksudnya boleh dikatakan hafazan Al-Quran. Hafazan Quran. Jadi Ustadz, macam kita zaman kita hari ini, kita lihat anak muda kita nih, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada agama nih. Ya. Jadi mungkin ada pendapat, mana Ustadz boleh bagi kita pendapat macam mana kita mau menarik minat golongan-golongan muda nih Ya. untuk lebih dekat kepada Al-Quran, terutamanya dalam bidang hafazan ni lah. Ya. Kalau daripada sudut hafazan, kalau kita hitunglah secara universal, sebenarnya penghafal Al-Quran hari ini ramai daripada yang dulu. Kalau kita bandingkanlah dari sudut bilangan, ramai. Cuma saya suka nak bawa, sebab tadi ada cakap tentang jauh daripada Al-Quran. Kalau kita kata ramai yang hafal Quran, ramai tak yang tak hafal Quran? Bahkan lebih ramai lagi. Jadi kalau kita ikut persentage dia, saya rasa mungkin lebih kurang saja dengan orang dulu. Mungkin kan contoh yang hafal Quran 10,000, yang tak hafal Quran 90,000. Kalau hari ini mungkin yang hafal Quran 100,000, yang tak hafal Quran Mungkin lebih sedikit. 900,000. Sama aja dia punya persen kan. Definisi, ya, betul. Yang sama aja. Baik. Cuma saya suka ketika dicakap tentang jauh daripada Al-Quran itu. Saya suka nak bawa kepada punca. Nah, punca. Punca kenapa? Kenapa masyarakat kita, khususnya orang muda hari ini, jauh daripada Al-Quran ataupun dengan bahasa lebih mudah, jauh daripada agama. Kan? Maksudnya jauh daripada Al-Quran tu saya jauh daripada agama, sumber-sumber agama. Saya nak bawa kepada kenapa? Ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan pemerhatian saya sendirilah yang terhad ini, bahawa sejak merdeka itu, laluan ataupun tumpuan kita masyarakat itu diubah daripada dulunya hidup kerana Allah Menjadi hidup kerana dunia. menjadi hidup kerana dunia. Betul. Dah disetkan. Merdeka kita daripada penjajah, dah disetkan laluan kita, semuanya memburu dunia. Seperti diacu lah kita. Maksudnya kita dalam acuan ni untuk cinta dunia ni. Nak kata betul tak betul adalah untuk Dunia sebenarnya. mencari makan, memikirkan tentang isu apa nak diisi dalam perut. Makanya ketika masyarakat kita semua dah dilalukan, diacukan ke arah situ, maka urusan agama kan tak menguntungkan. Betul. Kalau betul lah pertikaiannya nanti belajar agama nak makan apa? Kerana kalau belajar Al-Quran kan tak datang makanan. Kalau Sayyidatuna Maryam lain lah kan. Ya, betul. Ibadah datang makanan kan. Datang anna laki hadha qala suamin indillah. Itu lain lah. Cuma dari sudut yang kita kata dekat dengan fikiran orang awam masyarakat ketika itu. Mengaji agama nak bagi makan apa? Kerana pekerjaan mengaji agama itu tidak menjanjikan pekerjaan yang menguntungkan. Maka orang menjadi jauh daripada agama daripada situ mula. Daripada situ. Maksudnya dah merdeka 57 sekarang. Dah dekat 60 tahun. 60 apa? Dekat 70 tahun lah. Hampir 70 tahun. Dekat 70 tahun dah kita nak merdeka. 67. 67. Tahun Baki lagi 3 tahun kan. Itu kita dah 67 tahun kita dah laluan kita tu dah jauh daripada agama sebenarnya. Saya tak bahas lagi lah kalau ke sistem pendidikan. Kalau kita tengok dari sistem pendidikan pun ada dia punya pengaruh. Jadi orang tu jauh daripada Al-Quran tadi kita kata bincang. Sebenarnya kerana mereka sudah jauh daripada agama itu sendiri. Kerana apa? Kerana agama tidak menguntungkan. Kerana apa dilihat begitu? Kerana fikirannya adalah untuk dunia semata-mata. Untuk mengisi perut saja. Mengisi perut. Samalah apa ni? Yang selalu dibahaskan tentang gaya hidup hedonisme, materialistik. Itu hasil daripada Didikan mengejar acuan. dunia. Mengejar dunia. Jadi bila mengejar dunia, jiwa kosong. Tak bahagia. Jadi dia nak keseronokan untuk penuhi jiwanya. Jadi timbul cara hidup hedonisme. Bila orang yang dah laluan dari ke situ, baca Qurannya, kan jadi tak enak. Tak sedap. Jadi buat apa mengaji baca Quran tak lah. Jadi dia nak terus. Jadi terus tenggelam. Dan makin jauh. Jadi bila ada program macam ni bagus.
Sangat bagus. Jemputan tuan-tuan guru yang alim kan sebelum-sebelum ni. Itu sangat bagus kerana di sinilah anak muda, orang-orang belia yang hari ini mereka berkumpul di sini. Sangat bagus. Saya bila tengok ada sesi sembang santai dengan jemputan yang baik-baik, ini sangat baik. Maksudnya kita bawa tuan-tuan guru kita kepada masyarakat. Sehingga nasihat-nasihat mereka tu sampai. Kan? Sedarkan mereka bahawa kita di dunia ni kita ada satu tujuan yang lebih tinggi. Jadi kalau tanya kenapa, apa tadi tanya soalan tu? Maksudnya mungkin ada Oh, macam mana nak tarik minat? tarik minat. Nak tarik minat. Baik. Jadi bila tengok puncanya orang jauh daripada agama, orang jauh daripada Quran itu kerana mereka mengejar dunia. Maka nak bagi orang minat dengan Al-Quran adalah kita ajak masyarakat untuk kejar Allah. Ajak masyarakat untuk kejar akhirat. Kenalkan manusia, kenalkan masyarakat itu bahawa dunia ni sementara. Guru kami selalu pesan, saya nak tanya kamu. Dia kata, saya nak tanya. Kalau orang mati, jadi maksudnya apa? Maksudnya dunia yang kita usahakan selama ni, kita akan tinggal. RM1 pun kita takkan bawa. RM1 pun kita takkan bawa. Jadi yang kita usahakan selama ni untuk apa? Akhirnya jadi harta warisan kan. Sama seperti yang Rasulullah sebut, bahawa dunia itu seperti apa yang masuk ke dalam mulut dan akhirnya keluar ke tandas. Itu je dunia. Bahawa hakikat dunia itu apa yang masuk ke mulut dan keluar ke tandas. Itu kita kena sedarkan manusia bahawa hakikat dunia adalah sangat sedikit sementara. Yang akan kekal abadi selama-lamanya itu adalah akhirat. Sehingga ketika mereka mula menyedari itu, maka mereka mula kejar akhirat. Dan salah satu jalannya adalah Al-Quran. Jalan yang paling orang bagi highway. Al-Quran ni kalau bincang tentang kelebihan Al-Quran, banyak dalam kitab-kitab banyak. Cerita tentang orang yang ada kemuliaan Al-Quran di dalam dirinya, itu tak tertanding lah dengan yang lain. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit mungkin pendengar-pendengar kita yang ada di sini. Mana tahu daripada perkongsian pada malam ini mereka lebih tertarik untuk mendalami Al-Quran, untuk berdamping dengan Al-Quran. Ataupun dalam kata yang lain, bersahabat dengan Al-Quran. Ya Allah, ya Allah. Itulah saya kalau tanya itu saya bukanlah ahlinya. Seganlah kan kalau kongsi dengan kehebatan Al-Quran tapi kita pun masih kurang. Tapi saya cuma petiklah daripada kitab-kitab yang kita pernah ada. Antara yang kalau tuan-tuan, perempuan, abang-abang, kakak-kakak nak tahu tentang cerita kelebihan orang yang baca ataupun orang yang amalkan Al-Quran ni, ada kitab Tibyan karangan Imam Nawawi. Situ ada satu bab khusus cerita tentang kelebihan Al-Quran. Di situ ada dimuat beberapa kisah. Baik. Ni malam ni bolehkah cakap panjang-panjang ni? Dekat orang dah mengantuk. Oh, masih ada ya. Masih ada lagi ya? Masih ada penonton. Masya Allah. Baik. Mungkin sedikitlah dibincangkan hadis yang famous. Yang mana kalau orang yang hafal Quran selalu akan guna hadis ni. Kalau ustaz-ustaz pun nak syarah tentang kelebihan orang hafal Quran, dia akan cakap tentang hadis ni, iaitu pada hari akhirat, Allahumma salli ala Muhammad, dipanggil ibu bapa kepada penghafal Quran. Lalu dipakaikan mahkota daripada cahaya. InsyaAllah. Yang mana cahayanya itu lebih baik daripada cahaya matahari di dunia. Baik. Ulama syarahkan hadis ni. Dan dalam hadis tersebut juga ada dalam riwayat yang lain, hujungnya ditambah ada lafaz tambahan, kalau mak ayah penghafal Al-Quran mendapat mahkota, bagaimana orang yang menghafal Quran itu? Apa yang dia dapat? Kalau mak ayahnya yang tak hafal Quran pun boleh dapat mahkota. Bagaimana yang penghafal Quran? Lebih lagi. Baik. Ulama syarahkan hadis ni, salah satu wajahnya, ketika disebutkan mahkota, tak ada orang pakai mahkota tapi bertelanjang. Tak ada. Betul. Mana ada seorang sultan ataupun seorang raja mahkota tapi tak pakai bajunya. Maksudnya kalau sebut mahkota, maknanya sekali dengan pakaiannya semua. Pakaiannya semua sekali. Pakaian keagungan dah disebutkan. Pakaian. Maksudnya dalam balaghah itu disebut, menyebut sebahagian maknanya semua.
Maksudnya apa? Itlaqul juz' 'alal kull, ataupun menyebut sebahagian memaknakan semua. Menyebut mahkota memaknakan pakaian Sekalian. keagungannya. Kalau mak ayah penghafal Al-Quran, dia bukan penghafal Quran, orang yang mengamalkan Quran. Lagi kita sebut lagi beberapa note yang penting. Kalau orang yang ahlul Quran itu mak ayahnya dapat pakaian semulia itu, bagaimana yang menghafalkan Quran? Orang itu sendiri bahkan lebih mulia lagi. Bahawa nanti ada lagi hadis lain bahawa penghafal Quran, ahlul Quran, dia dihimpunkan dalam satu kumpulan dia khusus bersama dengan para malaikat. Sebab nanti di pada masyarakat kita ada kumpulkan bukan ikut bangsa lagi dah. Kau dusun sana, kau Bajau sini, Bajau Sulut sini, kau laut Melayu sana, sana, Melayu sini, sana sini. Tak. Masa hari itu dah tak bermanfaat lagi dah. Kan? IC tak ada manfaat dah. Pasport dah tak ada manfaat dah hari itu. Keturunan dah tak ada manfaat. Kan? Yaum apa? La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu dah tak ada manfaat lagi dah. Yang akan bermanfaat pada hari itu adalah orang yang datang dengan amalannya. Maka dihimpunkan manusia berdasarkan amalannya. Orang yang rajin sedekah satu. Ada orang yang rajin puasa satu bulan. Orang yang rajin. Dan salah satu kumpulan daripada banyak-banyak kumpulan yang mulia itu adalah kumpulan Ahlul Quran. Baik. Ahlul Quran ni siapa? Mereka yang mengamalkan Quran. Baik. Jadi kalau ada orang yang biasanya disyarahkan Ahlul Quran ni yang menghafal Quran. Tapi jawapannya tidak. Bukan yang menghafal Quran, sebab ada penghafal Quran yang tidak mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Bahkan lawan dengan apa yang ada dalam Quran. Jadi sebenarnya Ahlul Quran yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah mereka yang mencintai Al-Quran. Seperti mana seorang sahabat, Khalid Al-Walid. Siapa yang tak kenal Khalid Al-Walid? Tapi kerana terlalu sibuknya berjihad, dia tak sempat baca Quran. Adakah Khalid Al-Walid kita nak kata dia bukan Ahlul Quran? Sahabat. Kan? Siapa yang tak kenal sahabat? Sehingga kan satu masa dia balik dari jihad, dia tengok ada satu mushaf, lembaran Quran, dia pegang, dia cium, dia menangis. Kan? Dia sebut, kami terlalu sibuk dengan berjihad, tak sempat nak baca Al-Quran. Ada yang kata macam tu lah. Ada yang kata macam tu. Itulah ciri-ciri mereka. Al-Quran ini orang yang mencintai Al-Quran. Cinta ini bukan kata I love you, you love me, everyone happy ever after. Bukan. Bukan, itu bukan cinta. Itu happy ending. Bukan, itu bukan cinta. Cinta itu perlukan pengorbanan. Perlukan bukti. Kan? Kalau ada orang datang kata I love you, jom couple. Kita pun okey. Okey. Ni maksudnya yang minta pun tak betul, yang terima pun tak betul. Jadi kalau ada orang kata I love you, maka apa balasan kita? Betul kah? Kita perlu bukti dulu. Tunjukkan dulu bukti. Jadi orang yang cinta Al-Quran mesti buktikan dulu apa bukti kamu apa bukti kamu cintakan Al-Quran. Nah, jadi bukti itulah yang menunjukkan sama ada seorang itu betul-betul mencintai Al-Quran ataupun tidak. Sehingga dia juga mendapat kelebihan sebagai orang yang Ahlul Quran. Ahlul Quran, Ahlullah. Orang yang mencintai Al-Quran, mereka dicintai oleh Allah. Itu shortcut tu. Shortcut. Amalan apa yang cukup besar sehingga dapat cinta Allah? Solat. Berapa banyak kita nak solat? Zikir. Berapa banyak kita nak zikir? Tapi kalau Al-Quran tak. Quran ni istimewa. Sebab Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Siapa kata Al-Quran makhluk? Siapa kata Al-Quran? Mu'tazilah. Hati. Al-Quran bukan makhluk. Kalamullah. Jadi dia merupakan, kita kata, sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Jadi siapa yang melazimi sifat Allah yang namanya Al-Quran itu, maka dia, kita kata apa? Masya Allah. Dia mengambil suatu bahagian yang sangat besar. Masya Allah. Dan kalau kita betul-betul jujur kan, kita tengok orang yang hafal Quran, yang betul-betul amalkan Quran, kita akan rasa dia ni ada kelebihan yang lain daripada orang lain. Ya, kadang-kadang melihat orang pun kita rasa tenang. Ya. Orang Ahlul Quran. Guru kami sebut, kalau dihimpunkan para ulama' hadis, ulama' tauhid, ulama' fiqh, ulama' Quran, ulama' Quran dia ada lain. Kelebihan dia lain. Dia ada dampak lain
pada ulama Quran dia ada lain sikit. Kelebihannya. Boleh tengoklah Syekh Quraim Rajih, Dr. Aiman Suaid, para orang yang mengamalkan Quran itu sendiri. Kan, para ulama lah, orang yang mengamalkan, orang yang faham Quran dan yang mengamalkan Quran. Dia lain. Dia ada, kalau bahasa kita ni auranya, Betul. kan. Tapi ada orang tak setuju dengan Tarikat aura, dia. khalas, tak apalah, tak setuju tak apa. Tapi ada orang yang kita duduk dengan dia, kita rasa tenang. Betul. Tak cakap pun. Kita sendiri yang merasai itu pengalamannya. Jadi kalau orang tak rasa, khalas. Sudah. Ya Rabb. Begitulah mungkin sedikit sebanyak kelebihan Quran tu. Sehingga, yalah, kalau kita rasa susah dengan Quran tu, itulah pengorbanan kita. Kata Rasulullah lagi, siapa yang baca Quran dan mahir, maka dia bersama dengan para malaikat. Man qara'al Quran, siapa yang baca Quran dan dia mahir, maka kedudukannya para malaikat. Dia level dia sama dengan para setara malaikat. Mulia lah. Tapi ada lagi bahagian, maksudnya kalau orang yang tak pandai baca macam mana Ustaz? Rasulullah sambung lagi hadis tu. Siapa yang baca Quran tetapi dia tak sangkut-sangkut. Maksudnya dia baru nak belajar ataupun dia mungkin tak sempat nak belajar. Falahu ajran. Maka dia dapat 2 pahala. Pahala baca dan pahala apa satu ni? Pahala belajar. Pahala susah. Susah, Masya Allah. Jadi kalau tuan-tuan, abang kata susah, maka susah tu pahala. Saya baru-baru ni Ustaz, Ha. ada seorang sahabat saya ni, dia baru balik dari Kedah. Ush, Dia belajar dia ni mualaf. Oh, Masya Jadi Allah. orang belajar di satu institut, rasanya Yayasan Abu Bakar di Kedah. Oh ya, Sungai Petani. Ya, Sungai Petani. Sungai Petani. Jadi sahabat ni, dia bagi tahu saya, misalnya lidah kita, macam contoh orang di Sabah ni, khususnya macam dusun apa semua ni, untuk belajar Al-Quran ni mudah. Mudah. Bagi dia cara mudah untuk dia belajar Al-Quran. Tetapi ada suatu pula sahabat di sana yang berbangsa Cina Fuchao daripada Sarawak. Sahabat ni bagi tahu saya, dia cakap kawan ni yang dari Cina Fuchao ni, untuk dia membaca Al-Quran itu sangat rumit. Lidah dia itu sangat susah untuk maksudnya sebut kan. Tapi dia punya keinginan tu sungguh dahsyat. Maksudnya dia punya pengorbanan tu sampai tengah malam masih lagi belajar. Dan setahun lebih, rasanya hampir 2 tahun orang belajar di sana. Dan sehingga kan sahabat tu sudah mula membaca Al-Quran. Di atas ketekunan dia tu. Jadi kadang-kadang apabila saya melihat begitu, saya tertanya-tanya juga dengan diri saya sendiri kan. Oh ya Allah, Allah bagi satu rasa yang kadang-kadang kita sendiri tidak pernah melalui itu. Tidak pernah merasai dia. Macam mana nikmat itu sebenarnya? Itu mungkin Ustadz yang lebih tahu kan, sebab Ustadz dalam bidang Al-Quran ni kan. Dengan Al-Quran ni, nikmat bersama Al-Quran. Mungkin ada satu perasaan yang berbeza Ustaz. Allah. Quran ni Masya Allah. Quran. Ya, kalau orang yang melazimi Al-Quran dia rasa. Makin dia dekat dengan Al-Quran, makin manis. Rasanya makin manis. Macam mana kita nak umpamakan lah. Macam dalam syurga lah. Macam dalam syurga. Kalau dalam syurga kan salah satu nikmat dia makan buah manis. Sedap. Buah yang kedua makin sedap. Buah yang ketiga makin sedap. Buah yang keempat makin sedap. Kelima makin sedap. Keenam makin sedap. 7 makin sedap. 100 makin sedap. Ke 200. Ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah. Ada makna ziyadah tu, ada yang kata apa? Ru'yatullah. Tak apalah. Kita makna zahir saja. Bertambah. Setiap nikmat tu bertambah. Jadi Quran ni sekali kita baca sedap. Baca kali kedua sedap lagi. Baca kali ketiga sedap. 4 sedap. Tak habis. Diumpamakan Rasulullah sebut, saya tak ingat Rasulullah ataupun ulama kata bahawa Quran ni sungai yang mengalir tak pernah habis. Sebab tu apabila baca Al-Quran ya Ustaz. Apabila kadang-kadang mungkin ada di antara kita yang baca dengan terjemahan sekali ya Ustaz. Ya. Jadi apabila baca Al-Quran ni, setiap kali khatam Quran, ulang. Setiap kali itu akan dapat ilmu yang baru. Maksudnya akan dapat pemahaman yang tambah baru. Ya. Jadi itu adakah itu salah satu mungkin daripada kelebihan Al-Quran ni sendiri? Betul. Quran tu sesuai untuk semua orang. Saya dulu arwah
Bapak saya Ustaz, arwah ayah saya ni. Dia selalu pesan dengan kami waktu dulu Dia cakap jangan keluar rumah selagi mana kamu tidak baca Al-Quran. Ya. Dan dia selalu tekankan untuk baca surah Yasin. Setiap pagi mesti baca surah Yasin dia cakap. Sebelum kamu keluar, walaupun kamu mungkin tidak baca surah-surah yang lain, tapi sekurang-kurangnya paling sedikit pun bacalah surah Yasin sebelum keluar rumah. Mungkin apa sebab dia ni Ustaz? Sebab saya tidak sempat bertanya kepada arwah bapak saya ni. Tapi mungkin Ustaz lebih tahu, mungkin ada kelebihan ayat-ayat tertentu yang mungkin dilazimi oleh kita setiap hari. Ya, mungkin pengalaman tu kita kata pengalaman kerohanian sendiri, personal. Tapi secara umumnya orang yang baca Quran makin dia lazimi Al-Quran. Kalau saya sebut tadi, ini kelebihan orang alim. Alim ni maksudnya orang yang mendalami Al-Quran. Kalau makin banyak ilmunya, ketika baca Al-Quran, makin bertambah ilmunya. Siapa dia yang sebut tu, saya tak ingat lah. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata setiap kali aku baca Al-Quran, ilmu baru. Kedua ilmu baru, ketiga ilmu baru, keempat ilmu baru. Tak pernah habis. Setiap kali dia baca tu bertambah ilmunya. Tambahlah kalau antum sebut yang tadi tu pun macam tu. Jadi mungkin pesanan daripada arwah antum tu. Maksudnya di dalam Quran tu mengandungi rahsia 1001 rahsia yang tidak terungkap. Dan setiap orang mendapat bahagian masing-masing. Setiap orang mendapat bahagian masing-masing. Itulah sebab benda yang rasa ni kita kena buat sendiri. Ya, kita saya tidak kalau dapat cakap explain. pasal durian, cakap pasal rambutan, cakap pasal apa sekalipun di dalam live kan, tapi kalau tuan-tuan tak buat, tuan-tuan takkan rasa. Betul. Rasa macam habis air liur tapi tak ada manfaat. Jadi cuma ringkasnya buat rasa. Sedikit mana pun buat. Mungkin ada yang baru nak mula. Tak ada masalah, mula. Baca. Baca. Sampai boleh nanti baca Al-Quran. Baca. Siapa yang dah buat, dia akan rasa. Baca. Sehari satu ayat pun cukup. Lagi kalau ada terjemahan. Kalau sempat belajar bahasa Arab, belajarlah. Itu akan menambahkan kelazatannya. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ya Rabb. Baik Ustaz. Jadi sepatah dua kata sebelum kita ni. Ya, dah lewat lah. Dah lewat ni kan. Itulah. Sepatah dua kata Ustaz. Sepatah dua kata. InsyaAllah. Simpulan mungkin ini perkara yang mungkin saya selalu ingatkan pada diri sendirilah, bahawa dunia ini adalah peluang ataupun kita kata sebagai ladang untuk buat kebaikan. Jadi sebesar mana pun ladang kita, sebagaimanapun keadaan di hidup kita, di mana saja kita berada, buatlah kebaikan yang macam mana pun yang kita mampu. Buatlah. Sekecil mana pun buat. Kerana kebaikan yang kecil itu di sisi Allah, kalau buatnya ikhlas, itu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Lebih besar daripada dunia dan seisinya. Buatlah kebaikan. Ada hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu kecilkan daripada benda-benda yang baik itu walaupun kecil. Jangan pandang remeh pada benda-benda yang baik walaupun kecil. Kerana di sisi Allah mungkin benda itu besar. Yang penting buat. Maknanya kalau dalam konteks yang kita sebutkan ini, maksudnya kalau ada peluang belajar Quran, belajar. Di mana-mana pun. Sekarang dah banyak platform online, banyak. Belajar. Mungkin ada orang tak setuju kena mengaji depan-depan, tak apalah. Ikut masa yang kita ada. Sehari 10 minit, sehari 5 minit. Tak sempat baca, pasanglah Quran di rumah. Mungkin kita tak sempat belajar, jangan sampai anak-anak kita tak belajar. Jangan sampai generasi ke depan tak belajar. Biar kita pasanglah di rumah. Pasang di rumah. Sebagaimana kita tengok hari ni, kalau kita kata, Ustaz susahlah anak saya nak hafal. Budak hari ni umur 3 tahun dah menghafal lagu-lagu yang bukan-bukan. Betul. Macam mana boleh dia orang hafal? Kan dia orang ada kebijakan untuk hafal. Gunalah kebijakan tu untuk hafal Quran. Dengan apa? Pasang, hari-hari pasang. Sekarang macam-macam lah video untuk buat budak tu dengar Quran. Yang penting dengar lah. Tak sempat baca, dengar. Tak sempat dengar, paling kurang dalam hati tu ada rasa nak baca. Wallahu alam.
Itu saja mungkin. Ya, setiap ada kemauan di situ ada jalan ya Ustaz. Ya. Jadi Ustaz, ada sahabat kita minta Wih. ceritakan sedikit mengenai PMNI. Oh, Masya Allah. Pondok PMNI, model. Pondok Model Nusantara Al-Ishraq. Ah. Mungkin ringkas yang tadilah mungkin saya sebutkan tentang Al-Ishraq. Tadi itu ada 6 rukun. Kemasukan pelajar kita ambil daripada yang umur 11 tahun. 11 tahun. 11-12 tahun. Sebaiknya ada hafazan Quran. Sebab kita nak bawa pengajian yang berat ni, dia punya Basic dia mesti ada hafazan Quran. Sebab daripada hafazan Quran ni nanti akan membantu dia faham yang lain. Akan membantu dia hafal hadis, membantu dia hafal matan, membantu dia faham makna-makna dalam kitab. Jadi pengajian pondok menengah 5 tahun campur dengan persediaan setahun, jadi lebih kurang 6 tahun lah pelajar tu. Dan kita pun sekarang ni masih lagi cari pelajar. Jadi kalau tuan-tuan, abang-abang ada adik-adik yang sesuai dengan umur 11-12 yang dah ada hafazan Quran 2-3 juzuk, bolehlah mungkin nanti PM dengan admin boleh bagi tahu pada saya, insya-Allah. Kita boleh review dulu, insya-Allah. Pondok kita di Ampang, Selangor. Ampang, Selangor. Sekarang ni di UK Perdana. Boleh nanti kalau nak ziarah, ada Facebook, kita ada Facebook rasmi, Pondok Model Nusantara Al-Ishraq. Boleh follow di situ. Nanti adalah nombor telefon admin kat situ, boleh message admin, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik. Seharusnya kita buka soalan, cuma pada malam ini rasanya mungkin terlalu lewat sudah. Itulah. Jadi mungkin alhamdulillah. Jadi kita telah mendengar kelebihan-kelebihan Al-Quran. Jadi kita pun mengajak sahabat-sahabat kita yang di luar sana, terutama anak-anak muda yang sedang menonton nih, untuk kembalilah berpegang kepada manhaj sebenar Ahlussunnah wal Jamaah dan juga berpegang kepada Al-Quran. Amalkan Al-Quran, jadilah orang yang mencintai Al-Quran, insya-Allah. Dan semoga yang mendengar semua mendapat manfaat. Dan semua yang share itu diharapkan kita semua mendapat amal jariah daripada hasil perkongsian pada malam ini. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih pada Ustaz Zubair yang sudah susah-susah. Sebenarnya tadi ada program. Tadi Ustaz dia mengiringi Kiai Ali Badri dalam rehla dakwah ke Sabah. Jadi kita mengambil masa. Kita ini kira dia mencuri masa Ustaz. Ustaz terpaksa korban dengan masa di tengah malam nih. Kita bersama dengan kita insya-Allah. Jadi semoga Allah membalas segala kebaikan Ustaz insya-Allah. Jazakallah. Jadi sekian, terima kasih. Dan juga insya-Allah kita berjumpa lagi di hari yang lain dan dengan topik yang lain insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.